A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر كريم رب يسر ولا تؤسر كريم رب يسر ولا تؤسر كريم أما بعد. Yang berbahagia Tuan Pengurusi, seterusnya Tuan Imam, barisan pegawai dan jawatan kuasa masjid yang dirahmati lagi dikasihi ayahanda, ibunda, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pertama dan sekian kalinya pada malam ni kita masih lagi bertemu di rumah Allah yang mulia ini, insya-Allah. Dalam masa yang singkat ini, mudah-mudahan amalan yang kita laksanakan pada malam ini insya-Allah akan diberikan ganjaran yang setimpalnya, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, ayahanda, ibunda, muslimin muslimat serta para penonton siaran online yang dikasihi Allah sekalian. Pada malam ni insya-Allah kita menyambung ataupun bab yang ke-40 ataupun hadis yang ke-40, jilid yang ketiga, dan insya-Allah ni malam bab yang terakhir bagi jilid yang ketiga lah. Dan insya-Allah pada akan datang kita menyambung kembali iaitu masuk jilid yang keempat. Minta maaf bukan jilid yang keempat, tapi jilid yang keempat lah. Cuma kitab nombor jilid dia jilid yang ke-6. Sebab jilid keempat, jilid kelima saya tak dapat masa tu. Jadi saya pun dah serah pada Cikgu Jalal untuk sebagai wakaf kepada masjid, dan mudah-mudahan tuan-tuan, ayahanda, para jemaah sekalian bolehlah mendapatkan salinan ataupun fotokopi. Dan tuan-tuan, ayahanda, ibunda jangan risaulah, sejak pada jilid yang pertama dahulu, habis jilid yang kedua, masa tu dapat 2 jilid saja, dan saya mohon izin untuk tambah jilid dan telah mendapat izin lah untuk membuat salinan ataupun kita panggil photostat. Jadi dibenarkanlah, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan apa yang ada pada kita, sama ada kita baca bersama seperti malam ini ataupun ayahanda, ibunda baca di rumah, jadi ilmu itu insya-Allah kita akan dapat bersama, dan amalnya pun kita dapat bersama. Mudah-mudahan kita doakanlah kepada pasukan Jabatan Agama Islam Johor yang menguruskan ataupun melaksanakan penyusunan hadis-hadis 40 ini, sama-samalah mendapat jariah yang setimpal, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, ayahanda, ibunda, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni kita masuk tajuk yang terakhir bagi jilid yang ketiga ini,
iaitu yang bertajuk 7 bencana yang merosakkan. Apa dia? Nanti kita akan tengoklah secara lebih detail apa maksud hadis ini insya-Allah. Hadisnya yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw dajjal fasyarru ghaib yuntaziru aw as-sa'ah fas-sa'atu adha wa amar aw kama qala rawahu Tirmizi. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, segeralah kamu dengan amalan-amalan sebelum tibanya 7 perkara, iaitu fakir yang melupakan, atau kekayaan yang merosakkan, atau sakit yang membinasakan, atau tua yang melemahkan, atau mati yang menyediakan. Ada setengah kitab yang maksud dia disediakan. Atau dajjal, maka ia adalah bencana yang tersembunyi yang ditunggu. Atau hari kiamat, maka hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, dan ada ulama mengatakan hadis ini hadis hasan. Kalau kita tengok hadis ini dipetik dalam nota kaki tersebut nombor 29, rakam hadis, maksud dia nombor hadis tu 2228. Maknanya tuan-tuan dan ayahanda hari ini dah hafal hadis yang ke 2228. Banyak dah tu kan, dah jadi ahli hadis. Jadi hadis ni yang ke 2228 dalam kitab Zuhud, dalam Sunan At-Tirmizi. Kalau yang rajin boleh carilah. Itu sebagai tambahan. Jadi makna di sini tuan-tuan ayahanda yang mulia sekalian, malam ni kita tengok satu hadis yang telah dipesan oleh Rasulullah SAW. Maknanya kita kena bersedia. Sebenarnya dah lama dah Rasulullah sebut kan, cuma ada beberapa hal, keadaan ataupun situasi yang disebut tadi belum tiba. Tapi bila belum tiba ni, maka kita kena bersedia. Jadi yang pertama tadi Rasulullah sebut, segeralah kita buat ataupun sediakan amalan. Maknanya kita kena standby ataupun bersedia dengan amal ataupun bekalan amalan. Tak kira lah amal ibadat ke, amalan-amalan yang lain ke, sebelum tibanya 7 perkara, iaitu yang pertama tadi fakir yang melupakan. Apa dia maksud fakir yang melupakan ni? Iaitu orang yang terlalu miskin. Masakin okey lagi, ni fakir, di bawah lagi daripada miskin. Sehingga kita melupakan keadaan dunia ni, mungkin dilalaikan dengan kefakiran, sehingga terlupa tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Atau dah kaya pula, yang merosakkan pula kan. Nanti kita akan tengok yang lebih detail lah dia punya huraian dia. Bila dah kaya boleh pula rosak kan. Ini dalam arti kata mungkin istidraj lah. Allah datangkan satu keadaan bila mana kaya tadi tak pernah puas, kaya tadi tak cukup, kaya tadi nampak hebat di mata dunia mungkin, tapi di mata Allah siapa yang tahu kan. Dan yang ketiga, sakit yang membinasakan. Bila mana dah sakit, bila sebut yang membinasakan ni, seolah-olah kita jatuh di tipu taga. Dah jatuh
ditimpa pula tangguh. Jadi bertimpa-timpa lah, atau tua yang melemahkan. Memang ada orang yang tua kuat kan, tapi ini yang menyebabkan dia lemah dari segi apa kan. Atau mati yang disediakan tadi, yakni mati yang menyediakan, yakni amal yang dibawa tadi, adakah persediaan dia menghadapi kematian. Dan Dajjal, maknanya ini satu tahap bila mana dah penghujung dunia nak masuk kepada hari akhirat, maka lahirlah, wujudlah Dajjal ini, Dan yang terakhir tadi adalah hari kiamat yang amat dahsyat. Yang ni kita pun dah pernah tengok dalam hadis-hadis yang sebelum ni, atau huraian-huraian riwayat sampingan mengatakan keadaan hari kiamat itu, keadaan hari kiamat bila mana dalam keadaan yang huru-hara. Sekarang ni bau huru-hara sikit je kita dah gelabah kan. Jadi kalau datang betul-betul hari kiamat macam mana kan. Baik, muqaddimah hadis, di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya bersegera melakukan amal-amal soleh. Tak kiralah apa sahaja amalan yang baik itu dikira sebagai amal soleh. Yang dimaksudkan dengan amalan soleh itu ialah amalan yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adanya Quran, adanya hadis, apa yang kita buat tu itulah amalan soleh. Sama ada perkara-perkara yang fardu, sunat ataupun harus. Ia juga termasuk amalan hati. Itu sebab kalau kita belajar dari segi konsep Islam yang sebenar, ada 3 perkara pokok dia kan, iaitu tauhid, akidah, lepas tu syariat, ibadat, dan yang akhir dia ihsan ataupun akhlak. Jadi maknanya bila mana disebut ketiga-tiga perkara tadi, 3 benda yang mesti ada dalam 3 perkara tadi, dari segi lisan, lafaz, percakapan, lepas tu perbuatan, amalan, dan juga i'tiqad, yakni hati, digabung. Dan juga anggota akidah, ibadah, akhlak serta hubungan sesama manusia atau muamalat dalam kehidupan. Semuanya itu perlu selari dengan hukum dan sunnah yang sah. Orang Islam dikehendaki segera melakukan amalan kebajikan sebelum datangnya 7 perkara tadi yang disebut dalam hadis tadi. Ini bermaksud jangan berlengah-lengah semasa ada peluang melakukan amalan kebajikan. Kita rasa nak buat, malas je kan, jadi segeralah buat. Ini pun sebagai peringatan untuk diri saya jugalah, sambil saya bercakap sini kan, tuan-tuan yang mendengar dalam live nanti, maka sama-samalah, kita bila kita rasa nak buat baik tu tuan-tuan kan, kadang-kadang kita fikir 10 kali kan. Ini saya lah, sepatutnya bila datang rasa nak buat baik, tak payah fikir, buat je. Itu yang patutnya kita fikir, patut kita buat. Tapi bila kita nak buat jahat, baru kita fikir kan, akan akibat dia, akan kesan dia, akan berlaku macam-macam lah. Tapi kalau nak buat baik, tak payah kira ada orang nak bercakap ke kan, ada orang cerita mengungkit tentang kita ke kan. Sebelum ni kita dah tengok hadis, orang yang muflis, biarlah dia cakap pun nak ngumpet gitu, bodoh yang baik itu buat. Nanti esok ke akhirat kita pula tuntut pahala dia. Dia rasa dia hebat, dia buat amal ibadat, dia kutuk gitu, dia ngumpet gitu belakang kan. Besok ke akhirat Allah bagi pahala dia kayak gitu lagi banyak, sampai pahala dia habis kan. Dosa kita pula tadi ambil lah, kan. Mana kita kena orang kata apa, happy lah, gembira. Jangan kita duka cita. Janganlah ditunggu ke satu masa yang lain.
Yang ni satu masa yang mungkin akan berlaku, baru kita nak buat baik, kan? Baru kita nak beramal. Dan huraian hadis tadi kita tengok yang pertama adalah kemiskinan yang melupakan, yang bermaksud keadaan dirinya yang miskin menyebabkan hilangnya pertimbangan akal untuk berfikir secara waras sehingga meringankan amal ibadat atau langsung tidak mahu mengerjakannya. Bila dah miskin, fakir lah tu, kan? Maka dia dah lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan apa yang kita buat tu, dia punya wasilah adalah daripada amal ibadat kita tadi. Bila kita buat yang fardu, ataupun kita tengok yang sunat, sedekah, Allah bagi pula balas, kan? Mana tahu hari ni dapat bonus, rezeki bonus ni jangan fikir yang bonus jabatan kerajaan. Maksud dia bonus ni benda yang kita tak sangka-sangka. Macam-macam, kan? Ada orang sehat, kan? Sehat tu macam mana? Ada penyakit kolesterol, kan? Ada macam-macam lah, tapi kalau bonus dia, bila pergi cek, alhamdulillah sihat. Itu maksud dia tambahan. Itu yang kita panggil sebagai berkat, kan? Bila mana kita sedekah RM10, tiba-tiba besok ada orang nak belanja kita makan, tak sangka-sangka, kan? Jadi semua tu dikira sebagai bonus lah. Jadi bila mana keadaan dirinya yang miskin tadi sampai dia terlupa nak mengerjakan khususnya perkara-perkara amal ibadat yang fardu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan sibuk sangat nak mencari harta dunia, dirinya tidak tenteram, gelisah, hatinya tidak tenang dan penuh dengan sifat tamak mengumpul harta kekayaan. Kalau boleh dia rasa hari ni dah dapat 1 juta, kita nilaikan duit tadi, dia nak lagi tambah 1 juta. Dia tak cukup dengan 1 juta, kan? Kita tengok hadis yang sebelum ni, bila mana Rasulullah kata Allah nak bagi segunung omeh, kan? Dia tak cukup, dia nak lagi segunung omeh. Inilah sifat manusia, kan? Dirinya menjadi hamba harta dan dunia. Dan kekayaan yang merosakkan pula iaitu ialah harta kekayaan yang Allah Ta'ala kurniakan disalahgunakannya. Tadi yang miskin, yang fakir, sampai nak mencari kekayaan dunia yang terlalu banyak, nak jadi kaya, maka sampai lupa pertimbangan diri. Bila dah kaya pula, dia sehingga menyebabkan dia jadi rosak, menyalahgunakan harta yang didapatinya, dan menjadikannya lupa akan hakikat sebenar tugasnya sebagai hamba Allah. Banyak duit ni, banyak harta ni, banyak tanah ni, banyak rumah ni, banyak kereta ni, untuk apa, kan? Jadi sepatutnya digunakan sebagai jalan untuk kita mendapatkan redha Allah. Kereta beli besar-besar untuk apa? Kereta tu untuk pergi masjid semayang, pergi surau, tolong orang susah, pergi hospital, bawa orang tua pergi klinik, bawa mak ayah pergi jalan-jalan, kalau ada mak ayah lah, kan? Menggembirakan khususnya mak ayah yang ada, kan? Jadi semua tu adalah sebagai jalan untuk kita mendapat redha Allah, menggunakan alat yang dunia ni, duit, kereta, motor, segala-galanya lah, Dan harta itu digunakan untuk memuaskan hawa nafsunya dengan melakukan perkara-perkara maksiat, perkara yang dilarang oleh Allah, mengingkari perintah Allah. Hatinya tertutup untuk membuat kebajikan dengan menggunakan kekayaannya tadi atas alasan ianya akan berkurangan. Sekarang ni dah kaya, bila nak pakai lagi duit ni? Itu alasannya pula. Masa miskin, masa kaya ni lah nak bersedekah, kan? Masa kaya ni lah nak bantu masjid. Tapi bila dah kaya, saya nak pergi honeymoon, saya nak pergi sana, kan? Nak pula sekarang ni dah buka border, kan? Boleh melancong, kan? Kejap pergi sana, kejap pergi sini. Bila nak pergi umrah tu haji? Dulu dah pergi, cukup lah. Sekali cukup, kan?
duit banyak. Jadi macam-macam alasan. Bila miskin, fakir, macam ni. Bila dah kaya pula, macam ni alasan dia. Dan paling teruk adalah tidak mengeluarkan zakat dan sebagainya. Golongan yang kaya tetapi tidak pandai menggunakan hartanya untuk kehidupan akhiratnya, sesungguhnya harta yang dimilikinya itu adalah dipinjamkan sementara oleh Allah SWT. Ini kita dah tengoklah dalam hadis-hadis yang sebelum ni. Yang ketiga adalah sakit yang membinasakan, ialah apabila dirinya ditimpa sakit yang menyebabkannya tidak dapat menunaikan tugas dan kewajipannya dengan baik, serta tidak dapat melakukan amal ibadat. Bila dah sakit, baru dah nak ingat Allah, kan? Bila dah jatuh, patah, luka, baru nak ingat Allah. Dan ketaatan menurut perintah Allah. Oleh sebab itu, jangan berlengah-lengah untuk melakukan amal ibadat semasa badan masih sihat. Ini kita dah tengok hadis yang sebelum ni, kalau tak silap pada jilid yang pertama, kan? Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, sihat sebelum sakit. Inilah ini sebagai lanjutan hadis-hadis yang lain. Bila mana sihat, kuat dan bertenaga, masa tu enjoy lagi, muda lagi. Inilah alasan-alasan orang yang nak mengelak daripada buat amal ibadat. Yang keempat pula, ini pun masih lagi dalam hadis yang 5 tadi, kan? Tadi sihat sebelum sakit, yang ni muda sebelum tua. Tapi dalam hadis tadi, tua yang melemahkan. Bila dah minta maaf cakaplah, ayahanda mungkin ada yang kalau kita cakap tua tak cantik, sini veteran tapi masih kuat sihat datang ke masjid, kan? Ini tua, dah lah tua melemahkan. Lemah ni yang kita risau bila mana dalam umur kita tua ni, tuan-tuan, ayahanda benda sekalian, termasuk diri saya, minta dijauhkan. Bila kita tua sampai menyusahkan orang, kono berpapah, kan, kono angkit, kan, kono usung, yang ni lah yang pertama yang paling kita risau. Yang kedua, tua yang melemahkan hal dari segi ingatan kita, kan? Nak baca Quran langsung lah tak hafal, kan? Nak buka Quran, kan? Okey lagi, kan? Yang sekarang ni kita risau yang melemahkan ingatan ni, nyanyuk. Minta nauzubillah min zalik lah, minta dijauhkan. Nak semayang 3 ke 4 ke 2 dah, kan? Dah masuk rakaat yang kedua, baru 1 ke 2, itu okey lagi, boleh semayang lagi. Yang tak boleh semayang, dah masuk belum waktu, dia ingat-ingat lupa. Ada yang paling teruk lagi, tak ingat nak semayang langsung, ni anak kita apa ni? Yang tu minta dijauhkanlah, kan? Sama-sama kita doa. Yang ni lah antara yang kita risaukan bila kita umur panjang. Dua benda ni yang menyusahkan orang lain. Jadi lebih baik, kalau minta maaf cakap, sepatutnya tak boleh cakap macam tu lah, kan? Matlamat kita daripada kita panjang umur, baik kita meninggal dunia awal, kan? Sampai macam tu, tak boleh cakap macam tu. Tapi kita sekarang ni, walaupun umur tuan-tuan ayahanda yang paling muda daripada saya sekarang ni, kan? Jadi kita berdoa supaya sentiasa Allah pelihara dalam umur yang ada ni, kan? InsyaAllah, mudah-mudahan. Tua yang melemahkan tadi iaitu pada ketika umur sudah tua, di mana keadaan tubuh badan sudah lemah, tenaga sudah berkurangan, tidak berupaya melakukan tugas dan kewajipan sebagaimana di waktu muda. Apatah lagi sekiranya badan sudah mula dijangkiti pelbagai penyakit. Jelas sekali keadaan seperti ini boleh menyekat kesempurnaan beribadat. Nak buat apa-apa, Kang, ya Allah, tak larat dan sebagainya, kan? Malah berupaya merasai nikmat dunia, dan tidak pula bertenaga untuk membuat bekalan untuk hari akhirat. Inilah tadi, bila mana badan dah terlalu tua, terlalu lemah, tua tak ada masalah sebenarnya,
Tapi kalau tua yang melemahkan tadi, nak bangun pun dah tak larat, nak buat amal ibadat tak larat, nak pula minda tu lagi melemah kan. Ingat-ingat lupa kan. Dah mandi ke belum, jadi lagi merisaukan. Dan yang kelima, dalam hadis tadi menyebut mati yang menyediakan atau mati yang disediakan tadi, bermaksud apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka telah disediakan baginya pembalasan, sama ada yang baik atau yang buruk. Maknanya mati tadi telah disediakan balasan dia tadi. Kita nak balasan yang mana? Kita sediakan selalu setiap kali lepas baca setiap kali lepas solat kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maknanya kita nak sediakan diri kita ni dekat dunia pun baik, hasanah, dekat akhirat pun hasanah. Dan bila mana kita hindar daripada azab api neraka. Itu yang sebaiknya lah kan. Tapi kalau kita asyik dengan amalan-amalan yang buruk, nak pula perkara-perkara yang apa panggil, tidak bermanfaat, yang ni kita risaukanlah, supaya apa yang kita buat ni bukan setakat mendatangkan manfaat kepada diri kita, bahkan mendatangkan manfaat kepada orang lain. Apa yang kita buat hari ni orang lain boleh buat, orang lain amal, orang lain share. Itu yang kalau saya buat kuliah online bersiri dekat Jabat Mufti, kita ada handset ataupun sekarang ni kita pakai komputer kan, pancar dekat Facebook kan. Bukan setakat orang yang ada dalam masjid ni. Dalam masjid ni 20-30 orang kan. Yang tak nampak tu ramai lagi dalam masjid ni. Tapi yang dekat Facebook, kalau dia punya rating ni apa? Dia punya channel dia tu kan, ramai orang like, maka naik, meningkat. Bukan setakat 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang boleh tengok. Ni yang dalam keadaan akhir zaman, bila mana dalam keadaan teknologi semasa ni, ini yang paling baik. Sebab bila mana kita nak buat baik, kita sampaikan kepada orang lain. Dan mudah-mudahan bukan setakat kalau dalam masjid ni 20 orang, 30 orang. Kalau campur dengan yang ada dalam online ni, mungkin 100 orang, 1000 orang boleh amalkan apa yang kita cakap tadi. Kita anjurkan seperti mana Rasulullah suruh dalam hadis tadi, antara beberapa perkara buat amal tadi. Mana berturutan. Jadi inilah sebagai persediaan. Maka kalaulah baik amal dia masa hidup dia, insya-Allah masa mati dia ataupun keadaan dia meninggal dunia, insya-Allah keadaan yang baik. Tamatlah apa yang telah dilakukannya sebelum mati. Apa saja yang dia buat kan, walau macam mana pun dah bersedia terbaik sekalipun, setakat hari ni, masa ni, waktu ni, kalau dah ajal, habislah kita. Dah tak boleh nak tahan, tak boleh nak tangguh kan. Stop jap, malaikat maut minta, ya Allah tunggu jap saya nak siapkan ni. Tak ada kan. Kadang-kadang tengah benda yang kita buat tu tak sangka-sangka kan, Allah nak ambil nyawa kita. Tapi selalulah kita berdoa, saya, ayahanda, ibunda sekalian, kita selalu berdoa mudah-mudahan bila tiba saat ajal tadi, kita tengah buat benda-benda yang baik. Oleh itu ingatlah bahawa mati itu pasti tiba, hanya kita tidak mengetahui masa dan tempatnya. Ini pun kita dah pernah jelaskan dalam hadis-hadis yang sebelum ni. Bila mana tibanya ajal ini, tidak cepat sesaat dan tidak lewat sesaat. Kadang-kadang baru kita jumpa, esok dia dah tak ada kan. Yang ni ya. Dan yang keenam, kedatangan Dajjal adalah satu bencana yang sengaja Allah turunkan semata-mata untuk menguji manusia.
Kedatangan Dajjal ni bila mana dah masuk nak penghujung dunia, nak masuk kepada hari akhirat. Iaitu Allah datangkan Dajjal tadi untuk menguji manusia dengan bermacam-macam perkara yang boleh menyesatkan mereka. Jangan kita kata Dajjal ni yang kita selalu dengar ada mata satu kan. Kalau tengok dalam riwayat-riwayat yang lain, Rasulullah kata Dajjal ni adalah manusia yang datangnya lahirnya daripada kaum Yahudi nak merosakkan umat Islam. Dia bunuh umat Islam, dia bunuh alim ulama kita, sampai satu tahap sekarang ni tanda-tanda kehadiran ataupun kedatangan Dajjal tu dah ada kan, kita dah tengok. Di negara Palestin mereka dah ambil tanah negara orang Islam untuk tubuhkan negara dia. Itu salah satulah. Dan banyak lagi kan. Daripada zaman kerajaan Osmaniyah dahulu, kalau kita baca sejarah lah kan. Saya tak ingat sejarah, tapi lebih kurang seperti itu. Bila mana kaum Yahudi ni, kita pernah tengok hadis yang sebelum ni, kita berperang dengan mereka sehinggalah kita ni ikut jejak mereka. Itu yang mereka nak. Jadi bila orang Yahudi ni, dia sampai satu tahap dia menyesatkan umat manusia ni sampai kita ni ikut apa yang dia buat, ikut apa yang dia amalkan, ikut apa yang dia, sampai satu tahap kita dah lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Yang boleh menyesatkan mereka, menyeru manusia supaya jangan menyembah Allah, dan menyuruh manusia supaya melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Kadang-kadang dia hasud ni ataupun dia mempengaruhi umat Islam ni secara halus. Tengoklah orang heboh dengan hiburan yang ada sekarang ni kan? Heboh dengan keseronokan yang terbaru, na'udzubillah min zalik kan. Yang ada orang share kan, apa panggil dekat Sunway Lagoon tu kan. Ini benda yang hak kita kena cakap, benda yang betul. Kalau benda seperti itu berkumpul macam tu, boleh percampuran antara lelaki dengan wanita yang bukan mahram kan. Na'udzubillah min zalik lah. Memang kita tak mustahil Allah nak datangkan bala ni kan. Sekarang ni kita dah bala dengan COVID-19 kan. Nak buat amal itu ibadat sampai tutup masjid. Besok kita tak nak berlaku, bila dah elok sikit kita lupakan Allah SWT, kita buat balik macam tu. Walaupun nampak biasa, alah ustaz dia orang mandi je kan, dia nak bercuti. Ada orang cakap macam tu kan, alasan. Memanglah nak mandi, mandilah kan, tapi tengoklah takkan dalam keadaan seperti itu. Jadi ini mengundang bala kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta dijauhkanlah. Jadi bila perkara-perkara ni, walaupun dia nampak seperti mana orang kata ala mandi kan, tapi bila dalam mandi tadi percampuran dengan keseronokan, hiburan, itu secara halus lah. Sampai kita tengok, siapa yang tengok video tu, pakaian dia tu pun betul ke melambangkan ini ajaran Islam. Yang ni yang kita tak nak lah. Dan kedatangan Dajjal merupakan tanda besar hampirnya berlaku kiamat. Maknanya besok bila mana Dajjal ni dah tiba, sampai satu tahap ada riwayat mengatakan dia ni mengaku dia ni Nabi. Kadang-kadang bila dia bercakap tu kita boleh terpengaruh. Sekarang ni orang yang bercakap yang paling pandai cakap lah, kalau kita tengok kita pun boleh terpengaruh. Ini kan pula besok Dajjal. Liberalisme sekarang ni, pluralisme, dia masuk slow-slow. Kadang-kadang dia kalau dalam konteks bahasa dia panggil perang saraf kan. Bila mana dia memerangi saraf ni, dia boleh menyuntik ataupun boleh menghasut, mempengaruhi orang. Betul lah, apa yang dia cakap tu sebenarnya salah. Yang ni yang kita risaukan lah. Jadi maknanya hampirnya
tiba kiamat. Oleh sebab itu, sebelum kemunculan Dajjal, bersegeralah merebut amal kebajikan. Jadi apa yang kita buat, baca Quran, zikir, semua boleh. Tapi bila sampai esok, dia kata ini tak boleh, itu tak boleh, maka dah tak ada orang nak buat amal ibadat. Dan yang ketujuh, yang terakhir, hari kiamat amat dahsyat dan amat hebat. Bermaksud apabila datangnya hari kiamat, maka peluang untuk melakukan amal soleh sudah tiada. Seperti mana kita biasa dengar, bila matahari sekarang ni terbit daripada timur terbenam ke barat, besok matahari dah terbit daripada barat, masa tu dah hari kiamat tiba, maka tidak diterima segala taubat. Keadaan pada masa itu amat dahsyat, berlaku huru-hara di sana sini dan manusia hilang pertimbangan. Tengoklah kan, macam-macam. Bila mana sekarang ni pun orang susah sikit, kerja hilang, kena berhentikan kerja, sampai hilang pertimbangan nak bunuh diri. Bukan setakat bunuh diri, bunuh ahli keluarga ada kan. Tapi buat masa ni kita tengok, alhamdulillah, tak adalah orang Islam kan. Jadi kita minta jauhkanlah. Masing-masing mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Oleh sebab itu, apabila kiamat berlaku besok, ia menutup peluang seseorang itu untuk melaksanakan amal-amalan kebajikan. Jadi bila mana rentetan daripada Dajjal tadi sampai kepada hari kiamat, yakni besok umat Islam yang betul-betul berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan berperang dengan orang Yahudi ni. Sampai satu tahap kita akan tengok orang Yahudi ni takut dan dia menyembunyikan diri dia daripada pokok-pokok ataupun batu-batu. Pokok-pokok ni besok dia akan cakap, ni orang Yahudi, batu sendiri cakap, dia nyorok belakang batu kan. Sampai ketika itu, masa tu memang dah hari kiamat. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, yang pertama, manusia tidak akan sunyi daripada pelbagai ujian dan cubaan. Apa yang kita alami sekarang ni, tuan-tuan, ayahanda, ibunda sekalian, termasuk diri saya, tabahlah, istiqamahlah kita dalam buat amal ibadat. Walaupun kita ada usaha ikhtiar, macam-macam lah kan. Kalau kita sakit, makan ubat. Dalam masa kita makan ubat tadi, doa, itu yang paling penting. Cubaan yang akan datang tanpa mengira suasana dan keadaan, mereka mesti menerima ujian tersebut sama ada baik atau buruk. Oleh sebab itu, masing-masing perlulah membuat persediaan untuk menyediakan benteng pertahanan yang sewajarnya untuk menjamin dirinya mampu mengharungi cabaran dan rintangan. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sadaqallahu azim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Makin kita kuat iman, makin diuji. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian, iaitu nyata apa yang diketahui daripada Allah tentang orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula diketahui tentang orang yang berdusta. Untuk menghadapi ujian ini, maka hendaklah penting umat Islam tidak mengabaikan peluang yang ada. Masa yang ada, keadaan yang baik ini, antara peluang-peluang itu ialah memanfaatkan masa yang ada dengan melakukan amal soleh dengan sempurna, seperti mana yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, iqtanim khamsan qabla khamsin. Ini kita dah tengoklah hadis yang sebelum ni. Yang kedua, umat Islam dikehendaki sentiasa melakukan amal soleh sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Kerana amal soleh itulah sahaja yang menjadi bekalan kita. Dan yang ketiga, segeralah membuat amal soleh tanpa kita melengah-lengah melakukan amal kebajikan, kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Rebutlah peluang yang sedia ada untuk melakukan sebanyak-banyak amal kebajikan. Dan yang keempat, hadis ini mengingatkan manusia supaya sentiasa bersedia menerima kedatangan ujian. Walaupun yang datang ni ujian yang sedikit, kan, cubaan yang ditakdirkan Allah kepada kita seperti mana kefakiran. Itu sebab kita selalu berdoa, kan, siapa yang selalu amalkan maksurat, Allahumma inna a'udzubika minal faqri wal kufr, Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqr, kan? Sakit, harta kekayaan, tadilah 7 perkara tadi. Dan yang terakhir, hendaklah sentiasa beringat dan berwaspada sebelum tibanya bencana yang boleh menghalang seseorang itu daripada menunaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi sebagai peringatan, kalau kita tengok hadis ni, peringatan yang amat berat lah, amat, orang kata apa, perlu kita ambil tanggungjawab sebagai umat Islam. Maka itu adalah peringatan yang sebenar-benarnya peringatan. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Apa yang telah saya sampaikan tadi, kita sudahi dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna allazi yanfa'una, Rabbana faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma likulli unsa wa zakab. Rabbana fi lana fihum kulli ma tatadiqu lana fi'lan karama warzuqi kulla halalan da'ima ala azkiya ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.